Muhyiddin mahu serahkan jawatan pada Hishamuddin? Pentadbiran Putrajaya akan bertukar dalam masa terdekat? Kes makin meningkat, Menteri mulakan blame game. Isu SOP, Tun M beri amaran pada kerajaan. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkemungkinan akan menyerahkan nama pemimpin UMNO Hishamuddin Hussein sebagai pengganti beliau kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya keadaan benar-benar mendesak, kata penganalisis politik veteran. Bercakap kepada portal FMT, Ahmad Atori Hussein berpendapat pemilihan menteri luar itu sangat tepat kerana beliau mesra dan dekat dengan kepimpinan Bersatu selain mampu menjadi jambatan pengaman antara kedua-dua parti. Katanya, bagaimanapun Azmin Ali yang dikatakan orang paling kanan dan Menteri Kepercayaan Muhyiddin dijangka tidak berada dalam senarai pilihan kerana sebahagian besar pemimpin UMNO alergik terhadap Azmin. Malah beliau juga tidak mempunyai sokongan kuat dalam kalangan majoriti ahli parlimen. Muhyiddin akan memilih jalan keluar itu sekiranya dia merasakan rakyat sudah bosan dan tidak mahukannya lagi. Pemilihan Hishamuddin juga dibuat kerana Bersatu sedar UMNO mempunyai majoriti lebih banyak daripada parti lain di parlimen. Katanya, Ahmad juga bersetuju gerakan mengumpul akuan bersumpah SD dalam kalangan ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Hishamuddin adalah bagi merealisasikan impian Muhyiddin. Jika berlaku peralihan kuasa, walaupun Bersatu tidak lagi memegang jawatan nombor 1 pentadbiran Putrajaya, Kerajaan Perikatan Nasional akan tetap berjalan seperti biasa. Malah, hubungan UMNO Perikatan Nasional akan bertambah kukuh berbanding sikap dingin yang ditonjolkan oleh kedua-dua pihak ketika ini. UMNO susah untuk berdiri sendiri walaupun ada 3 juta ahli kerana dipercayai ahli akar umbi sudah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti dan sudah memilih payung lain, katanya. Sementara itu, Azmi Hassan berpendapat tindakan mendesak Muhyiddin melepaskan jawatan sebagai tindakan terdesak parti lawan kerana hakikatnya tiada seorang pun pemimpin politik mampu menghasilkan sebuah kerajaan stabil ketika negara berada di bawah tekanan krisis kesihatan. Jika Muhyiddin berundur sekalipun, kita akan lihat situasi yang sama berlaku kerana pandemik wabak penyakit berbahaya adalah isu sukar yang tidak mampu ditangani sebuah kerajaan dengan sumber yang terhad, katanya. Sementara itu, Sulaiman Yassin berpendapat suara sumbang di mana rakyat sudah muak dengan Kerajaan Perikatan Nasional ada benarnya. Ini ditunjukkan dengan pelbagai kempen di media sosial dengan pelbagai julukan atau gelaran kurang baik diberikan kepada kerajaan Muhyiddin, kata pemerhati politik veteran itu. Namun beliau menyifatkannya sebagai perkara biasa yang akan dilalui oleh setiap pentadbiran ketika rakyat berasa tidak puas hati. Justru saya berharap Muhyiddin tidak tunduk kepada desakan berundur oleh sesetengah pihak, sebaliknya menggunakan kebijaksanaan jemaah menteri yang dimilikinya untuk mengendurkan ketegangan yang berlaku. Dalam sidang media secara maya semalam, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendesak Muhyiddin berundur segera sebagai tanggungjawab terhadap kelemahan tadbir urus pandemik wabak penyakit berbahaya. Gesaan itu menyusul selepas Istana Negara mengeluarkan kenyataan sekali lagi supaya sidang parlimen diadakan secepat mungkin. Penarikan sokongan 2 ahli parlimen UMNO terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Januari menimbulkan kerisauan berhubung kejatuhan pentadbiran Perikatan Nasional. Namun pengisytiharan darurat menutup spekulasi itu. Kini terdapat kabar angin yang bertiup mengenai beberapa perubahan kuasa yang bakal berlaku. Selepas hampir 6 bulan sejak darurat diisytiharkan pada 12 Januari, timbul kembali persoalan sama ada Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti di parlimen. Raja-Raja Melayu menzahirkan pandangan bahawa tidak ada keperluan untuk melanjutkan darurat dan parlimen harus bersidang semula. Pemerhati melihat pandangan itu sebagai maklum balas terhadap situasi wabak penyakit berbahaya yang semakin buruk selain mewakili permintaan rakyat yang berhadapan dengan keadaan ekonomi yang semakin goyah. Muhyiddin berkata, parlimen boleh bersidang semula menjelang September atau Oktober sekiranya kes jangkitan berada di bawah paras 2000. Namun laungan untuk mengembalikan demokrasi semakin kuat dan sebahagian mereka di dalam kerajaan percaya kuasa eksekutif tidak akan menutup telinga. Sudah ada desas-desus mengatakan bahawa Muhyiddin akan menyerahkan kuasa kepada Hishamuddin Hussein, seorang pemimpin UMNO yang dilihat sebagai jambatan antara partinya dengan Bersatu pimpinan Muhyiddin. Walaupun tidur sekatil dengan kerajaan,
Kebencian antara dua parti berteraskan orang Melayu itu bukan lagi satu rahsia. Ada segelintir yang percaya pelantikan Hishamuddin sebagai Perdana Menteri boleh memberi sedikit masa kepada kerajaan dan penangguhan oleh UMNO sebagai salah satu pengkritik terbesar kerajaan. Namun ia masih kekal sebagai salah satu daripada kabar angin yang tersebar. Sejak bulan lalu, beberapa nama menjadi sebutan bermula daripada Presiden PKR Anwar Ibrahim hingga veteran UMNO Tengku Razaleigh Hamzah. Namun spekulasi itu sering berubah-ubah. Pada masa sama, terdapat cakap-cakap dalam kalangan pihak atasan dalam pentadbiran itu sendiri. Salah seorang kaki tangan kanan kerajaan memberitahu portal FMT, terdapat sebahagian daripada mereka diminta bersedia dengan perubahan dalam kepimpinan. Pada mulanya ia hanya kabar angin dan rasa curiga, tetapi kini angin semakin bertiup kencang, kata sumber yang tidak mahu didedahkan identiti. Sumber memberitahu bahawa semalam lebih ramai pegawai atasan dimaklumkan mengenai kemungkinan berlakunya perubahan itu sebelum menyampaikan maklumat terbabit kepada pegawai lain. Menurutnya, spekulasi semakin kuat apabila pejabat Perdana Menteri memberitahu bahawa Muhyiddin dimasukkan ke hospital kerana cirit berit. Kami berharap beliau dalam keadaan baik, tetapi situasi politik di negara ini perlu diselesaikan kerana ia menjejaskan perkhidmatan awam, kata sumber itu. Seorang lagi pegawai atasan berkata, saya juga mendengar cakap-cakap itu tetapi hanya menganggapnya sebagai kabar angin semata-mata. Dalam apa sahaja keadaan kaki tangan awam itu, kami bersedia dengan apa sahaja perubahan dan hanya mahu melaksanakan tugas di bawah sebuah kerajaan yang berfungsi. Menteri Kerajaan Perikatan Nasional terus bercanggah pendapat mengenai peningkatan kes wabak penyakit berbahaya apabila Hamzah Zainuddin terus menyalahkan sektor perkilangan sebagai punca utama kluster wabak itu. Bila kita bincang dan tengok data saintifik, kebanyakannya bermula dari kluster hostel pekerja, perkilangan dan perniagaan. Saya tak puas hati sebab angka nak turun bawah 5,000 tak dapat-dapat. Jadi siapa yang salah? Kita kena buat sesuatu, kata Menteri Dalam Negeri itu pada sidang media. Keluhan itu bercanggah dengan kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali yang menyebut bahawa hanya 9.3% kes berpunca daripada kluster sektor pembuatan berbanding angka keseluruhan kes wabak penyakit berbahaya. Dalam temu bual bersama Berita Harian semalam, Menteri Kanan itu menegaskan bahawa adalah tidak adil untuk terus menyalahkan sektor pembuatan sebagai penyumbang utama kluster wabak penyakit berbahaya di negara ini. Mengulas lanjut, Hamzah berkata, situasi ketika ini tidak adil bagi individu yang patuh pada SOP dan kekal duduk di rumah. Namun sektor perkilangan dibenarkan beroperasi, malah tidak mematuhi SOP ditetapkan. Kita kesian pada mereka yang benar-benar patuh pada SOP, duduk di rumah, tak keluar-keluar. Saya marah sangat pada majikan. You tak keluar, tapi suruh orang lain buat kerja dan buat kesalahan. Itulah dia, katanya. Mengulas mengenai penguatkuasaan op patuh pada 25 hingga 30 Jun, beliau berkata sebanyak 602 kompaun dikeluarkan terhadap kilang dan premis, manakala 60 daripadanya diarahkan tutup atas pelbagai kesalahan kerana tidak mematuhi SOP serta arahan PKP. Dalam tempoh 1 Jun hingga 28 Jun, 744 orang pendatang asing tanpa izin parti ditahan atas pelbagai kesalahan oleh Jabatan Immigration dalam 169 operasi di seluruh negara, katanya. Sehubungan itu, Hamzah berkata, jawatan kuasa berkenaan memutuskan untuk melaksanakan op patuh secara besar-besaran dan bersepadu di seluruh negara bermula esok. Op patuh besar-besaran ini akan membabitkan strategi lebih drastik melalui pemeriksaan lebih ketat serta pemantauan lebih menyeluruh dengan penggunaan aset strategik seperti helikopter, drone dan sekatan jalan raya bergerak milik agensi penguatkuasaan yang terlibat seperti polis, agensi penguatkuasaan maritim APMM dan bomba, katanya. Layanan berat sebelah mesti dielakkan ketika kerajaan menguatkuasa peraturan dan undang-undang serta standard operasi prosedur SOP di negara ini. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan sekiranya kerajaan ingin mendapatkan sokongan rakyat, kepimpinan melalui teladan mesti diutamakan. Peraturan dan prosedur lebih menekan kepada masyarakat dan jika ia dilaksanakan untuk mereka sahaja dan bukan untuk golongan yang berkuasa atau elit, ini menyebabkan peraturan dan undang-undang itu akan mendapat tentangan. Memang ketika krisis, anda tidak boleh mempunyai satu set peraturan untuk setengah masyarakat dan untuk sebahagian yang lain, katanya ketika menyampaikan ucap tama ketika persidangan kepimpinan Asia 2021 secara maya. Di Malaysia, beberapa pemimpin kerajaan dan pembangkang telah melanggarkan SOP sejak pelaksanaannya bagi membendung penularan wabak penyakit berbahaya. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata,
kesan pandemik wabak penyakit berbahaya menuntut kepimpinan yang antara lain berwawasan, tegas, cerdas, berpengalaman, kreatif, berani, berempati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tentu bukan itu sahaja kriteria diperlukan, tetapi cukup untuk mengatakan jika seorang pemimpin memiliki atau tidak semua sifat itu, dia akan dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh rakyatnya. Ini membolehkan menyelesaikan sebahagian besar masalah berulang yang melanda negara dalam masa yang sukar ini, tambahnya.